Pengenalan berkaitan perkembangan alam Melayu. Alam Melayu adalah sebuah rantau politik dan ekonomi yang sangat strategik sejak zaman prasekolah lagi. Kedudukan geografi alam Melayu yang disebut juga sebagai Nusantara yang berada di tengah-tengah kawasan tamadun awal manusia telah menjadikan rantau ini sangat penting. Terdapat beberapa konsep alam Melayu, sejarah alam Melayu, kegemilangan kerajaan alam Melayu dalam aspek perluasan kuasa serta faktor-faktor perkembangan alam Melayu yang akan dibincangkan. Jelaskan konsep alam Melayu berdasarkan elemen bahasa dan juga budaya. Dari segi bahasa, konsep tersebut juga boleh dilihat dari aspek penggunaan bahasa, serumpun yang dikaitkan dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan antara 200 bahasa yang dipertuturkan di alam Melayu. Dari segi budaya pula, kebiasaannya penduduk di alam Melayu mempunyai budaya serumpun yang merangkumi dari segi bahasa dan tulisan, persuratan, struktur sosial, kesenian dan kebudayaan. Sejarah Kerajaan Angkor. Kerajaan Angkor merupakan pusat pemerintahan Empayar Khmer di antara abad ke-9 dan abad ke-15 Masihi. Nama yang merujuk kepada suatu kawasan di Kemboja. Angkor adalah kerajaan anutan Hindu-Buddha. Divaraja yang dianggap sebagai Raja Angkor mempunyai kuasa mutlak. Zaman kegemilangan dicapai semasa pemerintahan Suryavarman II. Kerabat diraja membantu raja untuk menguruskan hal pentadbiran. Kerajaan Angkor mendapat hasil pertanian yang lumayan melalui pembinaan bai. Pada abad ke-10 Masihi, Tasik Tonle-Sap dibina. Hilir Mekong adalah pusat pentadbiran. Sejarah Kerajaan Kedah Tua terletak di semenanjung Tanah Melayu. Kedah Tua disebut sebagai Chehcha dalam rekod Cina. Kedah Tua juga dikenali sebagai Kalahba, Kalagram, Kalah, Sai, Kadaram dan Kataha. Diasaskan pada abad ke-5. Pada peringkat awal, pelabuhan utama ditetapkan di Sungai Mas, akan tetapi kemudian dipindah ke Lembah Bujang. Rotan, Dama, kayu cendana dan rading gajah dihasilkan oleh masyarakat Kedah Tua sebagai barang perdagangan. Kedah Tua menganuti agama Buddha lalu diikuti oleh agama Hindu. Peninggalan candi yang terletak di Lembah Bujang merupakan bukti yang ditinggalkan oleh Hindu-Buddha. Pelabuhan Lembah Bujang ataupun di Sungai Emas menjadi tempat persinggahan pedagang luar. Gunung Jerai menjadi penunjuk kepada pedagang luar untuk singgah di pelabuhan utama. Pelabuhan utama telah menjadi tempat persinggahan, tempat penukaran barang dan tempat membaiki kapal layar. Ia juga menjadi pusat perdagangan pelbagai hasil tempatan. Sebuah kerajaan samudera kerana menjadi pengeluar padi utama yang terkenal. Kegemilangan dan kemasyhuran Kerajaan Funan. Kerajaan Funan masyhur semasa diperintah oleh Fan Shiman. Beliau telah meluaskan Empayar Funan ke Sungai Mekong hingga Teluk Chamran di sebelah timur. Kemudian, beliau menguasai selatan Myanmar dan segenting Kra. Kejayaan beliau menguasai wilayah ini membolehkan Funan menguasai jalan perdagangan utama antara timur dan barat. Kesannya, pada abad ketiga, Funan menjadi pusat perdagangan utama di alam Melayu. Funan telah menjadi sebuah tempat pelabuhan persinggahan yang penting bagi para pedagang yang melaluinya. Bahkan dari segi geografi pun, kedudukan Funan dikatakan istimewa kerana terletak di persimpangan jalan perdagangan maritim. Pelabuhan utama kerajaan Funan ialah pelabuhan OCEO. Perdagangan luar yang sering berdagang di sini ialah pedagang Cina, India, Arab dan Parsi. Masyarakat Funan juga telah maju dalam bidang penulisan. Tulisan mereka seakan-akan tulisan orang-orang Yu yang tinggal di bahagian tengah Asia yang menggunakan tulisan India. Kegemilangan dan kemasyhuran Kerajaan Champa. Zaman kemasyhuran Champa bermula di bawah pemerintahan Che Bonga. Pada masa itu, Champa sering berhadapan dengan serangan dari Dai Viet. Che Bonga sebagai ketua pemerintahan berjaya mengatasi ancaman Dai Viet dan meluaskan Empayar Champa ke wilayah Dai Viet hingga lembah Sungai Merah.
serangan campa ke wilayah Dai Viet berjaya membunuh Raja Tran Dieu Tong, pemerintahan Dai Viet. Pemerintahan beliau mendapat pengiktirafan daripada dinasti Ming pada tahun 1369. Seni bina kerajaan Champa yang terkenal dan termasyhur adalah kompleks candi di lembah Minsun, Dong Dieu dan Pong Nagar. Kerajaan Champa juga telah mencapai kemajuan dalam bidang bahasa dan sastra. Buktinya terdapat sebanyak 206 buah batu bersurat yang terdiri daripada 98 bahasa Melayu Cham, 43 dalam bahasa Sanskrit, 29 dua bahasa dan 36 lagi yang tidak terbaca. Batu bersurat yang tertua dijumpai di Kaushara, sekarang Nan Trang, dan bertarikh tahun 192 dalam bahasa Sanskrit. Batu bersurat tertua dalam bahasa Cham pula dijumpai di Champa pada abad ke-4. Kegemilangan dan kemasyhuran kerajaan Kedah Tua. Kemasyhuran kerajaan Kedah Tua dikaitkan dengan kepesatan kegiatan perdagangan di Lembah Bujang dek kerana lokasinya yang strategik. Lokasi Kedah Tua yang berada di laluan hujung antara Selat Melaka membolehkan ia menjadi tempat pelabuhan persinggahan bagi pelayar-pelayar. Kapal-kapal yang berlayar dari Arab, Parsi, India dan Ceylon di Teluk Benggala akan singgah di Kedah terlebih dahulu sebelum berlayar ke Selat Melaka. Kedah Tua bukan sahaja menjadi pelabuhan transit yang menerima kemasukan barangan luar, malah ia juga merupakan pusat perdagangan entrepot yang menawarkan barangannya sendiri. Antaranya barangan tersebut ialah emas, biji dan lada hitam dan asil-asil hutan seperti damar, rotan, tanduk, gading dan banyak lagi. Pedagang dari timur dan barat datang untuk menjalankan kegiatan perdagangan dengan penduduk tempatan dan pedagang luar yang lain secara berterusan dan berkala bergantung kepada faktor pertukaran angin monsun. Antara pedagang yang paling dominan di Kedah Tua ialah pedagang Cina, Arab dan India. Seiring dengan kemajuan perdagangan ini, kerajaan Kedah Tua juga menjadi pusat keagamaan, agama Buddha. Kemasyhuran kerajaan Kedah Tua ini menyebabkan kerajaan Sriwijaya menguasai Kedah Tua. Perdagangan dan kemasyhuran kerajaan Sriwijaya. Semasa era pemerintahan Sang Ramandajaya pada abad ke-8, Sriwijaya telah berjaya menakluk Sumatera Selatan, Myanmar, Tanah Melayu dan segenting Kra. Penaklukan ini juga membolehkan Sriwijaya menguasai jalan laut antarabangsa iaitu Selat Melaka dan Selat Sunda yang sebelum ini dikuasai oleh Kerajaan Kantoli. Ia seterusnya menjadi kuasa perdagangan utama di alam Melayu. Selain terkenal sebagai pusat perdagangan, Sriwijaya menjadi pusat pengajian agama Buddha. Keagungan dan keunggulan kerajaan Sriwijaya bukan semata-mata kerana penguasaan dalam bidang ekonomi, kelautan dan malah memboleh para pemerintahannya memperluaskan kuasa dan jajahan politiknya ke atas negeri-negeri lain. Contohnya, kerajaan Sriwijaya telah menakluki Kedah Tua, Bangka dan Tulang Bawang. Sriwijaya turut terkenal dengan pasukan tentera laut yang kuat. Semua kapal yang melalui wilayah akan dipaksa singgah di pelabuhannya untuk menyelesaikan bayaran dan cukai. Bagi menjamin monopoli perdagangan antara China dan India, Sriwijaya telah meluaskan kuasa mengukuhkan kawalannya ke atas kawasan di segelintir Selat Melaka dan segenting Kra, termasuklah Ligor, Chaya dan Takuapa. Kegemilangan dan kemasyhuran kerajaan Angkor. Suryavarman II meluaskan empayar Angkor ke sekitar lembah Sungai Mekong hingga selantang Myanmar. Beliau berjaya menghalang ancaman daripada Champa dan Dai Viet. Di samping mewujudkan jalinan perdagangan antara pedagang tempatan dengan pedagang luar. Usaha beliau ini diteruskan pula oleh Jayavarman VII yang telah meluaskan empayar Angkor hingga sempadan 6. Beliau membina Angkor Thom dan mendirikan 102 buah hospital. Kegemilangan dan kemasyhuran kerajaan Majapahit. Kemasyhuran Majapahit bermula dengan pelantikan Patih Gajah Mada sebagai Perdana Menteri oleh permintaan Tribuana Tunggadewi. Patih Gajah Mada berjaya mengembalikan keamanan dan keselamatan kerajaan Majapahit. Beliau juga mula meluaskan tanah jajahannya ke Pulau Jawa, pesisiran pantai timur Sumatera, pesisiran selatan dan barat Pulau Borneo.
bahagian selatan dan timur Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Hal ini menjadikan Majapahit sebagai pusat perdagangan yang maju pada abad ke-14. Faktor utama ialah hubungan perdagangan. Antaranya, Kerajaan Alam Melayu menjalinkan hubungan perdagangan dengan kerajaan luar. Seterusnya, kedudukan strategi di laluan perdagangan timur dan barat serta kekayaan hasil bumi mendorong pemerintahan Kerajaan Alam Melayu menjalinkan hubungan perdagangan dengan kerajaan lain. Selain itu, perkembangan hubungan perdagangan ini menunjukkan amalan sikap keterbukaan para pemerintah Kerajaan Alam Melayu telah membawa kemakmuran ekonomi. Dan akhir sekali, Kerajaan Alam Melayu terletak di tengah-tengah laluan perdagangan antara timur dan barat serta kaya dengan hasil bumi yang menjadi tarikan kerajaan luar. Ini contoh peta laluan perdagangan antara barat dan timur. Faktor kedua ialah hubungan keagamaan. Hubungan keagamaan Alam Melayu dengan kerajaan luar mendorong penyebaran agama Hindu, Buddha dan Islam. Penyebaran agama-agama ini telah mempengaruhi pelbagai aspek kehidupan seperti pentadbiran, perundangan, ekonomi dan sosial budaya. Antaranya Islam, terdapat beberapa cara penyebaran agama Islam di Alam Melayu, iaitu melalui peranan pedagang, pemerintah dan pendakwa. Seterusnya, Hindu. Terdapat beberapa cara penyebaran agama Hindu di Alam Melayu, iaitu melalui peranan pedagang, tentera dan golongan Brahmin. Yang ketiga, Buddha. Peranan Asoka, pemerintah Empayar Maurya mengantar sami-sami Buddha ke Alam Melayu untuk menyebarkan agama Buddha. Tambahan pula, peranan agama-agama ke Alam Melayu menggambarkan sikap keterbukaan penduduk Alam Melayu. Agama Hindu dan Buddha ialah dianuti oleh sebahagian penduduk tempatan. Setelah kedatangan agama Islam, sebahagian besar penduduk di Alam Melayu menganut agama ini. Hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik merupakan hubungan antara dua kerajaan. Kerajaan-kerajaan Alam Melayu telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan dua kerajaan iaitu China dan India. Tujuannya adalah untuk mengukuhkan kedudukan dan membuka jalan kepada perkembangan perdagangan. Hubungan kerajaan Alam Melayu dengan China terdapat 6, iaitu Funan. Utusan dihantar pada abad ketiga. Tujuannya adalah untuk memohon bantuan ketenteraan untuk melawan Dai Viet. Kedua, Champa. Utusan dihantar pada abad ketiga. Tujuannya adalah untuk memulihkan hubungan setelah berperang dengan sekutu China, iaitu Dai Viet. Yang ketiga, Majapahit. Utusan dihantar pada abad ke-14. Tujuannya adalah menjalinkan hubungan persahabatan. Yang kelima, yang keempat, Sriwijaya. Utusan dihantar pada abad ke-7. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengiktirafan dan memperkukuh hubungan persahabatan dan perdagangan. Yang kelima, Angkor. Utusan dihantar pada abad ke-12. Tujuannya untuk memperkukuhkan persahabatan dan perdagangan. Yang keenam, Kedah Tua. Utusan dihantar pada abad ke-7. Tujuannya adalah untuk memperkukuh hubungan perdagangan. Kemudian, hubungan kerajaan Alam Melayu dengan India mempunyai 4, iaitu yang pertama, Funan. Utusan dihantar pada abad ketiga. Tujuannya adalah untuk memperkukuh hubungan perdagangan dan keagamaan dengan India. Yang kedua, Sriwijaya. Utusan dihantar pada abad ke-9. Tujuannya untuk mengeratkan hubungan persahabatan dan hubungan keagamaan. Majapahit. Utusan dihantar pada abad ke-14. Tujuannya adalah untuk mengeratkan hubungan persahabatan. Yang kelima, Angkor. Utusan dihantar pada abad ke-12. Tujuannya adalah untuk mengeratkan hubungan persahabatan. Kemudian, kesimpulan bagi
topik kami adalah secara keseluruhan dapat dijelaskan bahawa alam Melayu telah maju dalam beberapa aspek seperti konsep alam Melayu berdasarkan elemen bahasa dan budaya yang telah memberikan pendidikan dan pengetahuan. Selain itu, dari hubungan perdagangan, hubungan diplomatik dengan kerajaan luar serta hubungan keagamaan yang telah memperkukuhkan kedudukan alam Melayu dan dapat mengetahui sejarah-sejarah alam Melayu serta kegemilangan alam Melayu dalam perluasan konsep.